Alright, apa pun alhamdulillah hari ini saya dapat bersama dengan anda untuk kita teruskan lagi kelas kita. So masih panjang perjalanan lagi, ada dalam 6 kelas lagi 6 kelas lagi tak silap saya yang kita akan belajar. Alright, so rasa interesting tak? Ada banyak benda-benda yang sangat teknikal lepas ni anda akan belajar, which is antaranya website development. Kalau anda belajar kat luar, anda sediakanlah 1000 lebih. Alright, itu sangat-sangat powerful. Macam mana kita nak bangunkan website sendiri. So yang itu yang kita akan belajar next future. Right, beberapa hari lagi. Alhamdulillah saya juga baru balik daripada Qualipis di mana saya share tentang YouTube marketing. YouTube marketing. Share hari ni, esok dia dah dapat sale. Best Oh, best sangat. Saya rasa macam wow, okay. Right. So jadinya ada banyak benda yang kita akan belajar step by step. So maksudnya hari ni kita akan belajar tentang YouTube, bukan YouTube. Kita akan belajar tentang WhatsApp marketing hari ni. Dia lain pula keluar Kita akan belajar tentang WhatsApp marketing. Wording dan pendaftaran untuk siri 2 sudah ada. Best sangat. Alhamdulillah. Okay. Alright. So apa pun sebelum saya nak mula, tolong buka video anda. Adab-adab untuk kita belajar adalah kita membuka video untuk memberikan saya lebih semangat lagi untuk menghormati saya. Alright, so saya harap semua boleh buka video, kita kerjasama. Tak kisah anda baru ataupun anda lama. So saya yakin bila anda offline ataupun anda berdatang jumpa guru anda, pastinya anda akan buka video ataupun anda akan nampak muka Alright, so sebab hari ni saya akan share antara benda yang paling best. Okay, paling best, paling mudah dan kita boleh action. Kita boleh action terus hari ini. Alright, kita boleh action terus hari ini. Alright. So, apa khabar semua? Semua adakah okey? Bagaimana? Adakah anda dah praktikkan apa yang saya minta? Apa yang saya share? Adakah anda dah praktikkan? Adakah anda dah lakukan? So saya nak tahulah yang itu. Bagaimana? So kalau misalnya kalau anda hanya belajar tanpa praktik, so ibarat macam kita belajar tapi kita dengar je. Tak ada pun praktik kat situ. So adakah anda dah praktiskan apa yang saya dah bagi tahu pada anda, saya dah share pada anda? Dah praktis ke belum? Tolong komen, saya nak tahu. Dah praktis ke belum? Tolong komen, bagi tahu pada saya nak tahu bagaimana. Adakah anda dah praktis ataupun belum? Alright. Okay, so bila dah praktis, so apakah result anda? Tolong bagi tahu saya. Apakah result yang anda dapat? Okay, bagaimana? Saya yakin yang paling penting adalah action daripada anda. Kalau tak dapat sale, is okay. Tak ada masalah. Yang penting kita dah lakukan. Itu yang paling penting. Okay, alright. So sebelum saya nak mula, saya nak panggil Puan Saras. Puan Saras. Oh, Puan Saras. Puan Saras. Selamat malam Puan Saras. Puan Saras ada WhatsApp saya. Ya. Okay, Puan Saras. Puan Saras ada WhatsApp saya. Cuba share sikit apa yang terjadi Puan Saras. Okay. Saya dapat hair shampoo tonic untuk selling. Mula-mula saya pakai barang tu. So far okay, 1 bulan saya sudah pakai dan share dengan friend saya. So far kawan ada setengah orang bagi feedback yang bad lah, tapi I tak pedulikan. Dan I contact lagi few friends dan share apa-apa barang-barang yang saya nak jual tu. So far saya sudah ada dapat 2 orang. So 2 sales saya sudah buat. Okay. Dalam 3 hari. So sekarang tengah semangat lagi nak menjual Memang semangat. Saya tengah Dulu ingat tak Puan Saras bagi tahu apa? Puan Saras kata nanti dululah, betul kan? Right? Puan Saras bagi tahu nanti dulu. Tapi saya push, saya paksa Puan Saras untuk buat juga, betul kan? Betul. Saya sudah buat sale. So jadi sekarang dah semangat nak buat sale. Betul. Alright, good. Once I working, I take my initiative to do everything. So expose myself to do the business right now itself. Alright. Okay, semangat. Memang semangat. Good. Okay. So kita dah dapat berapa result. Thank you Puan Saras. Alright. So is it good Puan Saras? So saya ucapkan tahniah. Alright. Untuk orang yang dulu beberapa minggu lepas, okay, dia sentiasa bagi tahu tak nak. Betul ya Puan Saras? Dia tak nak. Tak nak buat lah. Macam-macam reason lah. Okay, dan akhirnya dia WhatsApp saya semalam, tak silap saya. Dia bagi tahu dia dapat jual. So kita nak berjaya, yang paling penting adalah bertindak. Itu je sebenarnya. Basic untuk berjaya tu adalah bertindak. So kalau tak bertindak, dia tak akan dapat apa-apa. So anda belajarlah banyak mana sekalipun, kalau anda tak bertindak, dia sama. Bertindak dalam bahasa Inggeris adalah action lah. Okay.
Alright, so seterusnya sebelum saya nak mulakan kelas, yang seterusnya saya nak tanya jugalah beberapa orang yang dah masuk lama. Ni ada puan ke cik? Saya rasa cik ke? Cik Halimah. Cik Halimah. Alright, okay. Cuba bagi tahu, cuba komen sikit. Saya rasa Cik Halimah masuk 4 ke 5 kelas kot. Ada 1-2 kelas dia tak masuk. Alright, cuba komen sikit apa yang Cik Halimah dapat, sebab saya tengok dekat dalam profil dia ni macam dah pandai banyak ni. Dah banyak dia tahu ni sebenarnya, sampai dapat award dekat sana sini. Alright, tapi dia masuk juga kelas. So saya nak tahu tu, kenapa dia masuk juga ni. Alright, come on Puan Halimah, sila cerita sikit, cerita. Terima kasih Tau. Saya belajar banyak benda. Terima kasih juga kepada bonda dan organizer. Antara yang saya belajar ialah tentang penggunaan nombor telefon. Macam mana kita nak close deal dengan nombor telefon tu. Staff ada kongsi before ni, kalau nombor telefon tu dah ban, kita tukar je nombor baru. Itu antara yang biggest yang saya belajar lah. Yang sebelum ni saya rasa takut sangat nak blast guna nombor phone. Sebab takut nak guna ban. Sebenarnya itulah dia punya tips dan trik dia. Dan banyak juga saya belajar tentang macam mana kita nak ada trust dengan saya punya customer. Dan sebabkan trust yang saya bina dekat Facebook tu juga, ramai yang sebenarnya kontraktor, sebab saya buat training kepada kontraktor. So kontraktor ni lebih trust untuk jadikan saya training provider dia orang. Itu antara yang saya belajar lah, bina trust dengan saya punya prospek. Terima kasih Tau. Itu antara yang saya belajar dan beri sangat impact kepada bisnes saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Tahniah. Okay, so yang lain bagaimana? Adakah anda nak tengok sahaja? Okay, adakah nak tengok sahaja? So, untuk information, kelas kita masih lagi kelas yang berdasarkan teori dan sangat minimum praktikal. Belum masuk lagi 100% praktikal. So, tetapi apabila anda fokus, anda akan dapat result dia. Anda buat, anda akan dapat result dia. So, yang lain-lain bagaimana? Alright, adakah anda nak melihat saja? Okay, come on guys. Saya nak tahu berapa ramai yang baru hari ini. Tolong komen baru. Okay, yang baru join, yang baru pertama kali kenal dengan saya. Saya adalah Tuan Ahmad Fairuz, boleh panggil saya Taf, alright? Okay, siapa yang baru? Tolong komen baru, okay? Dekat dalam anda punya chat room. Saya nak tahu sangat. Okay, sebab hari ni saya nak share tentang WhatsApp marketing. Okay, WhatsApp marketing, saya boleh katakan dia adalah king database system. Okay, king database system. Saya boleh katakan macam itulah untuk usahawan pemula ataupun usahawan kecil. Okay, alright. So jadinya banyak yang anda akan belajar hari ini. InsyaAllah saya akan share ilmu pada anda. So kita akan habis dalam 10.30 walaupun sejam. Biasanya siapa yang pernah masuk dia akan tahu betapa padatnya kelas ni saya berikan pada anda. Dan anda ada lebih kurang dalam 10-15 minit lepas tu untuk bertanya pada saya. Walaupun besok pagi saya ada kelas pukul 8 pagi. Okay, esok pagi 8 pagi hingga 5.30 petang kelas saya. Lepas tu saya sambung lagi pukul 9 malam sampai pukul 11.30 malam. Saya sambung lagi esok paginya lagi 8 hingga 5 petang. Best tak? Best Kita share ilmu pada semua orang yang memerlukan. InsyaAllah tak ada masalah. Okay, so hari ni topik utama kita adalah WhatsApp marketing. Bagaimana anda nak gunakan WhatsApp? Bagaimana anda nak tarik customer anda? Bagaimana anda nak swap customer anda? Swap prospek anda. Bagaimana anda nak memujuk rayu prospek anda tu pula supaya membeli? Hari ni saya akan share kepada anda. Sebab itulah saya ada lebih daripada 100 grup dekat dalam WhatsApp saya. Dan lagi tengoklah, banyak sangat grup. Sampai saya pun kadang-kadang pening. Tetapi tak ada masalah. Okay, sebab saya ada sistem saya sendiri. Cuma sistem saya tak tunjuk lagi. Sistem ni kalau saya tunjuk, panjang lagi cerita dia. Dia perlukan 2 jam. Okay, dia perlukan ekstra 2 jam. So hari ni kita tunjukkan macam mana cara nak buat the flow business dekat dalam WhatsApp marketing. Apa yang saya buat, apa yang tim saya buat. Okay, biasanya tim saya buatlah. Tim saya akan buat, dia akan sentiasa WhatsApp dengan customer dan kita push customer untuk closing almost every day. Alright, itu yang tim saya buat. Okay, so dah ready ke? Siapa yang dah ready? Tolong komen ready. Saya nak tahu berapa ramai yang dah ready. Tolong komen ready. Okay, tolong komen ready. Tolong komen ready. Ready. Okay, Alhamdulillah hari ni 50 orang. Walaupun kita, hari ni hari apa Rabu Rabu kan? Hari Rabu. Yes, hari Rabu. Okay, ready? RDY je. Pendek sangat RDY. Okay. Alright, so saya akan buka slide yang pertama. So saya harap anda boleh tengok slide saya. Okay, Microsoft PowerPoint. Okay. Alright, so adakah anda nampak slide saya?
Tolong bagi tahu saya adakah anda nampak? Alright, kalau anda nampak, very good. Okay, alhamdulillah. Alright. WhatsApp marketing. Okay. Secara asasnya, WhatsApp marketing adalah partner ataupun salah satu syarikat, salah satu brand daripada Facebook. Adakah ada yang tak tahu? Facebook dia ada Instagram, dia ada WhatsApp. Tiga-tiga ni kita combine. Okay? Dia ada WhatsApp, ada Instagram. So ini tiga-tiga ni adik-beradik dia lah. Lebih kurang macam tu. Alright, so itu basic dia. Pengguna WhatsApp sangat ramai dekat Malaysia. Saya tak pasti berapa tetapi sangat ramai. Boleh dikatakan hampir 80% rakyat Malaysia menggunakan WhatsApp sebagai medium komunikasi dan juga medium bisnes. Okay? Cuma ada orang yang melihat potensi WhatsApp, ada orang yang tak melihat potensi WhatsApp. So ini bergantung kepada bagaimana dia menggunakan aplikasi ini. Alright. Okay. So jadi sangat penting untuk anda faham tentang WhatsApp. Okay, WhatsApp. Dan WhatsApp sendiri setiap tahun, setiap bulan dia akan grow. Dan dia ada feature-feature baru yang dikeluarkan. Banyak sangat feature baru yang coming up akan ada. So Facebook dah announce beberapa features baru. Antaranya ke depannya nanti WhatsApp ni dia akan ada WhatsApp Pay. Akan ada WhatsApp Pay. Ke depannya nanti akan ada WhatsApp Ads. Tahu tak WhatsApp Ads? Kita boleh buat iklan di WhatsApp. So ini antara apa yang Facebook dah announce. Cuma dekat Malaysia banyak yang tak masuk lagi. Biasanya Malaysia ni adalah second tier ataupun third tier yang baru akan masuk untuk semua feature-features baru daripada Facebook. Kebiasaan macam tu. Alright. Okay, so kalau anda melihat tajuk dia adalah WhatsApp marketing. So bila kita cerita pasal WhatsApp marketing adalah kita nak buat marketing dengan menggunakan WhatsApp. Okay, alright. So, WhatsApp dan WhatsApp for business. Ada dua WhatsApp. So, satu kita panggil sebagai WhatsApp Messenger lah sebenarnya yang kita panggil. Alright. Dan satu lagi adalah WhatsApp for business. Logo pun berbeza. Kalau misalnya kalau WhatsApp Messenger ni W logo dia. Kalau WhatsApp business B adalah logo dia. Alright. So, ini business, ini different. Saya sangat sarankan pada anda untuk menggunakan WhatsApp for business. Alright, sekiranya anda berhajat nak buat bisnes, sekiranya anda memang tengah buat bisnes, anda wajib menggunakan WhatsApp for business. Tolong jujur bagi tahu pada saya, ada tak yang masih lagi menggunakan WhatsApp Messenger yang baru, yang biasa tu? Ada tak? Cuba kita tahu, cuba cerita sikit. Ada tak? Saya nak tahu ni, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Cuba mengaku sikit ni. Kadang-kadang ada tak nak mengaku. Okay, right. Ada, tak ada. Okay, right. So, saya sebab WhatsApp business kena ban. WhatsApp business kena ban tu biasa tuan. Okay. Kalau tak kena ban tu ibarat tak cukup resepi dan rempah dia bermain dalam WhatsApp marketing. Okay. Dah suka WhatsApp ke WhatsApp business. Yes. Right. So, saya sangat sarankan anda tukar ke WhatsApp business. Alright. Kalau boleh, after habis kelas ni, terus tukar ke WhatsApp business. Tak payah lagi nak pakai WhatsApp Messenger. Alright. Tapi, kalau anda nak bermain dengan WhatsApp marketing, okay, anda kena ada WhatsApp business dan anda boleh juga ada WhatsApp Messenger. Kalau anda nak bermain dengan lebih besar lagi, bermain dengan lebih best lagi, alright, anda boleh gunakan ini. Sebab macam saya sendiri ada 6 SIM card yang aktif. 6 SIM card yang aktif untuk bermain WhatsApp marketing. So kalau sekarang ni mungkin anda tak dapat lagi WhatsApp daripada saya. Tapi once bila habis kelas nanti, anda akan dapat WhatsApp automate daripada saya. Which is biasanya seminggu sekali akan dapat WhatsApp automate. WhatsApp automate tu adalah WhatsApp yang saya gunakan sistem saya, di mana anda akan dapat ilmu baru, anda akan dapat kelas baru. Macam itulah lebih kurang. Itu WhatsApp automate yang saya akan pakai. Dan inilah yang saya gunakan untuk semua peserta saya. Saya lebih kurang dalam plus minus 5 ke 8 ribu peserta saya. So semua saya akan automate dengan menggunakan sistem saya. So ini adalah WhatsApp marketing. So sangat penting, semakin besar kita punya database, semakin besarlah sistem yang kita perlu gunakan.
dia dah tak boleh pakai phone dah, dia kena pakai satu yang lain. Alright, satu personal, satu business, sebab yang satu tu kena ban. Tahniah. Kalau tak kena ban, dia tak cukup resepi untuk menggunakan WhatsApp marketing. Saya yang kena ban, tak silap saya lah, 12 ke 16 singkat dah kena ban dah. Setiap kali kena ban, saya senyum je. Sebab apa? Sebab saya tahu normal WhatsApp akan ban. Jadi sebab itulah bila saya beli, saya akan beli singkat paling murah dan saya akan beli nombor yang tak kisah nombor apa, yang penting mesej saya sampai. Itu je. Yang saya nak adalah mesej saya sampai. Dan guna WhatsApp for Business sebab senang nak label group. Yes, good. Alright. Okay. So, itu yang pertama. Anda kena faham, anda kena ada WhatsApp for Business. WhatsApp Messenger. Okay, so saya tulislah WhatsApp Messenger. Messenger. Okay. Dibina untuk user menggunakan secara asas seperti message, teks, image, dokumen dan juga lokasi pengguna. So ini really basic. Kalau anda lihat balik pada Facebook, dia ada Facebook for Business, dia ada Facebook profile. Facebook profile ni ibarat macam WhatsApp Messenger lah. Okay. WhatsApp Business adalah ibarat macam fanpage dekat Facebook. Sama juga macam Instagram. Ada Instagram biasa dan juga ada Instagram for Business. Instagram for Business lagi banyak features yang diberikan. Okay? Alright. Seterusnya, WhatsApp for Business. Aplikasi khusus untuk pemilik perniagaan yang memudahkan untuk seorang pemilik perniagaan. Antara cirinya adalah profil perniagaan, alamat, email dan web. Ini sangat penting. Okay, tiba-tiba macam nak marah kan. Ini sangat penting. Okay, ini sangat penting. Sebab saya bagi tahu yang pertama sekali, manusia zaman sekarang membeli, dia akan tengok profil kita dulu. First kali, dia akan tengok profil kita dulu. Adakah kita ni fake account ataupun tidak? Dia akan tengok yang itu dahulu. Alright. So kalau kita ni fake account, so orang pun akan ragu-ragu. Okay. So jadi apa yang anda perlu lakukan adalah anda perlu completekan profil anda ni. Anda perlu completekan profil. So sekejap lagi saya akan tunjuk profil tu bagaimana. Alright. So hari ni kita akan belajar WhatsApp marketing secara asas. Dia ada advance punya. Alright, tetapi yang asas ni buat saya is good enough for you semua. Tak ada masalah. Anda dah boleh terus run dah sebenarnya. And then anda boleh lihat statistik, bilangan mesej yang dapat dihantar dan yang lain-lain. Anda boleh melihatnya itu. Anda boleh buat juga auto reply, menjawab dengan cepat sebenarnya. Menjawab dengan cepat. Dan ada katalog untuk produk anda. Okay, so anda boleh gunakan semua features ni untuk anda komunikasi dengan customer anda, untuk anda komunikasi, untuk anda berikan semua produk-produk anda pada customer anda. Sangat mudah. Okay, dengan menggunakan WhatsApp Catalog. Especially lah WhatsApp Catalog. Alright. Perbezaan. Ini adalah perbezaan WhatsApp Messenger dan juga WhatsApp for Business. Nampak tak? Kalau tak nampak, saya besarkan. Sekejap saya besarkan. Okay. Dah besarkan dah. Okay, alright. So, perbezaan yang ketara adalah mempunyai fungsi automasi seperti greeting message, away message dan quick reply yang ada dekat dalam WhatsApp for Business. Okay, ini yang paling ketara. And lepas tu ada profile, profile yang kita boleh edit. Ini yang paling ketara sangat. Alright. Sebab saya yakin apabila saya bercerita tentang WhatsApp for Business, WhatsApp for Business dan WhatsApp Messenger ni, saya yakin ramai orang yang dah gunakannya. Dan dia akan cakap, alright, tak apa, it's okay, dah tahu. Alright, tak apa, tak ada masalah. The important point sebenarnya saya nak share adalah bagaimana kita nak buat marketing menggunakan WhatsApp. Ini adalah asas dia. Ada setengah orang yang dah tahu, ada setengah orang belum tahu. So, kita prepare asas dia dulu. Alright, nak buat rumah pun dia kena ada asas dulu. Alright, memanglah mungkin ramai orang tahu, tetapi it's okay. Kita belajar banyak kali, lebih banyak lagi ilmu yang kita dapat. Alright, okay. Alright, ini adalah WhatsApp Business Profile. Okay, ini yang anda perlu lakukan.
Okey, macam saya bagi tahu sebelum ni, manusia sebelum membeli sekarang dengan menggunakan WhatsApp, dia akan melihat profil kita dulu. Dia akan tengok profil kita dulu. Alright? Okey. Dia akan tengok profil kita dulu. Alright. So maknanya dia nak tahu kita ni bisnes apa. Kita ni berada dekat mana. Okay. And then bila waktu buka, apa email kita dan juga apakah website kita. Okay. So ini sangat penting. Sebab dia nak verify kita dulu. Adakah ini fake account ataupun ini adalah real account. Okay. So ini sangat penting. Anda kena lakukan ini selepas ini. Kalau anda belum update. Okay. Siapa yang tak ada website, is okay. Nanti waktu belajar website development, anda boleh bangunkan website anda sendiri. Tetapi ini adalah 100% praktikal waktu website development. So siapa yang tak ada website, siapa tak ada laptop, susah sikit lah. So kena ada laptop waktu tu. Saya akan tunjukkan untuk anda. Boleh? Alright. So ini adalah WhatsApp business profile. So anda kena masukkan everything termasuk description ni. Description ni sangat penting. Alright. Kerana itu kalau anda lihat orang-orang yang bisnes ataupun internet marketer, kadang-kadang diorang ada sampai 3-4 handphone, kadang-kadang diorang ada 3-4 SIM card, adalah semata-mata diorang nak spreadkan setiap bisnes mereka. Okey, dia nak spreadkan setiap bisnes mereka. Contoh kita ada bisnes A, kita ada bisnes B. So dia nak spreadkan bisnes. So dia tahu orang yang masuk ni untuk bisnes ni, orang nak masuk untuk bisnes ni. Walaupun dia ada banyak bisnes, dia ada beberapa account WhatsApp for business. So ini adalah yang terbaik untuk bagi orang trust. Okay, trust tu sangat penting. Alright, sangat penting. Alright. Okay, so profile. So ini adalah WhatsApp catalog. Ini adalah WhatsApp catalog. So anda boleh ambil saja, maksudnya anda boleh letak katalog anda ni, anda boleh masukkan dalam katalog. So saya yakin anda boleh buka WhatsApp for business, anda akan nampak satu button katalog. So dekat situ anda boleh add katalog anda. Dan apabila anda nak share, anda boleh share katalog kepada customer anda. Alright. So ini semua sangat-sangat basic yang ada dekat dalam WhatsApp for business. Anda boleh gunakan. Okay, anda boleh gunakan. Alright. Dapat WhatsApp for katalog? Okay. Okay. So ini adalah features quick reply, greeting message dan juga away message. Alright. Anda perlu aktifkan button untuk gunakan fungsi ini. Anda nak gunakan fungsi yang mana? Alright, anda kena pilih salah satu. Kalau tidak, nanti dia pening nanti. Dia pening nanti kan. Alright. Contoh macam quick reply. Quick reply ni kalau siapa yang pemula, saya tak suggest untuk anda guna. Sebab dia kena ada beberapa, orang kata macam simple coding lah, lebih kurang macam tu. Okay. Terus gunakan greeting message ataupun away message. Itu lebih mudah. Okay, greeting message ataupun away message. Kalau greeting message ni, kalau misalnya kalau user tu dia tak ada komunikasi kita dengan kita dalam masa 14 hari sebelum, so memang bila dia terus WhatsApp kita, alright, dia akan dapat greeting message kita. Okay, dia akan dapat greeting message kita. Sama juga dengan away message. Cuma away message ni kita boleh setting schedule dia dan pada siapa yang kita nak hantar. Pada siapa yang dia akan dapat away message ni. Kita boleh setting macam tu. So itu yang paling powerful sebenarnya dekat dalam WhatsApp for business ni. So anda boleh pilih lah yang mana. Alright. Ada setengah orang yang suka. Tapi kalau macam saya tak terlalu berminat dengan menggunakan features yang ini. Ini saya. Ada setengah orang suka. Okay. Tapi saya tak berminat. Sebab saya lagi suka terus direct saya yang bercakap. Alright. Tapi kalau anda nak lakukan, boleh. Saya akan bagi satu formula untuk anda, alright, supaya orang tu dia tak rasa macam tertekan sangat. Bila dia hantar WhatsApp dia rasa macam robot yang jawab. So kita tak nak dia jawab robot. Kita nak macam kita yang jawab. Okay. Apa yang anda boleh lakukan adalah, okay, anda buat satu jawapan seperti manusia yang jawab. Okay. Anda buat satu jawapan seperti manusia yang jawab. Alright, jangan ikut ayat yang robot jawab. Contoh manusia jawab kan. Okay, hi, minta maaf lah, saya tengah ada meeting ni. Kejap lagi saya telefon you ya.
So terus ayat macam ayat berborak, bukannya ayat robot. Sebab bila ayat robot ni, orang akan rasa macam sangat annoying. Sangat annoying. Lepas tu hantar lagi ayat robot, hantar lagi ayat robot. So kita buat dia jadi macam ayat untuk kita berborak. Okay, ini adalah salah satu tips juga bila anda gunakan di dalam chatbot. Sebenarnya chatbot ni satu sistem di dalam Facebook lah, anda boleh gunakan sebagai robot. So kena jadikan dia sebagai human touch. Okay, ingat kena jadikan dia sebagai human touch. Alright, so ini sangat-sangat penting. Sebab kebanyakan saya, bila saya WhatsApp saja, dia akan keluar. Terima kasih kerana menghubungi saya. Saya akan menghubungi anda kembali. Bla 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 bla. Saya pun macam, okay. Alright. Saya buat auto greeting, best friend WhatsApp saya. Dia terus block saya. Lepas minggu saya tanya kenapa block. Dia cakap annoying, cakap dengan robot. Yes. Manusia takkan suka cakap dengan robot. Seriously saya bagi tahu. Alright? Anda akan rasa sangat-sangat annoying. Jadi, untuk elakkan macam robot, kita kena bagi dia nampak macam kita borak dengan kawan kita. Okay? Walaupun tu customer, ayat dia adalah ayat berborak. Okay, that's the formula. That's the tips. So, anda kena buat benda tu. So, kalau anda nak buat betul-betul robot, buat 100% robot, pakai robot WhatsApp. Itu okay. Tak ada masalah. Tekan 1 apa, tekan 2 apa, tekan 3 apa, itu boleh. Alright, tetapi kalau hanya greeting saja macam robot, nanti lepas tu habis macam tu, dia pun sakit hati lah. Malas nak layan. Okay? Jelas setakat ni? Jelas? Adakah anda jelas? Alright, cool. Okay, seterusnya, WhatsApp label. Anda tahu tak? WhatsApp label ni lah yang paling saya nanti-nantikan apabila diorang announce nak keluarkan WhatsApp for Business. Sebab saya perlu sangat WhatsApp label ni. Okay? Quick reply guna ayat baku, okay ke tough? Gunakan ayat macam thank you, terima kasih. Kita kena setting ayat tu. Ayat mana yang selalu user pakai? Ayat mana yang selalu orang-orang gunakan terhadap kita? Okay? Alright. Kenapa saya kata WhatsApp label ni paling best? Okay? Anda akan ada masalah. Anda akan masalah kalau anda belajar tentang database management. Alright, so tak silap saya 5 hari bulan anda akan belajar tentang database management. Saya akan share pada anda a basic tentang database management. Saya akan share pada anda. Okay, dia sangat ada related dengan label ni. Sangat-sangat ada related dengan label ni. Antara yang saya boleh bagi tahu pada anda adalah anda kena labelkan mana satu customer anda, mana satu prospek anda, mana satu anda punya loyal customer anda, mana satu kawan-kawan anda kena labelkan semua benda ni. Alright, kalau ada group, anda kena labelkan group yang mana. Alright, anda kena labelkan group ni untuk apa, group ni untuk apa. Ini sangat-sangat penting. Very good sangat sebenarnya. Okay, especially buat anda yang nak blast dekat group-group, buat anda yang nak buat broadcast, ini sangat penting menggunakan label. Okay, so kalau anda faham penggunaan label, dia akan maksimiskan kemudahan untuk memudahkan kita nak buat WhatsApp marketing. Okay, alright, jelas So anda kena ada label untuk setiap level of customer. Okay, kena ada label dia setiap level of customer. Alright, so sekiranya kalau misalnya kalau customer tu anda tak boleh labelkan, kadang-kadang kita ada features kan, tak boleh label kan. Alright, anda kena buat label tu as the broadcast label at least. Alright, buatkan sebagai broadcast label. Label tu kalau kawan dan customer yang sama macam mana? Alright, pilih sendiri nak jadikan dia kawan ataupun nak jadikan customer. Pilih sendiri. Alright, nak jadikan dia kawan ataupun nak jadi customer. Alright, kalau tanya saya, saya akan jadikan dia customer lah. Kalau tanya saya lah, kan? Kecuali kalau macam cousin ke, kan, adik-beradik ke, itu lain lah cerita kan. Kalau kawan, alright, saya tetap akan jadikan dia sebagai customer. Itu kalau saya. Alright. Okay, jelas untuk label. Okay. Team. Team salah satu features yang baru yang anda perlu lakukan dan anda boleh buatlah nak tukar warna apa, nak tukar black ke, pink ke, pink tak boleh kot kan. Black ke white lah biasanya. Okay. Alright. So ini basic, tak ada masalah. Okay, WhatsApp chat backup. Okay, WhatsApp chat backup.
saya nak bagi tahu ini penting. Okey, saya nak bagi tahu pada anda ini penting. WhatsApp chat backup anda perlu sentiasa backup dan anda perlu linkkan dia dengan Google Drive anda. Okey, anda kena wajib linkkan dia dengan Google Drive. Nampak tak dekat sini? Google Drive setting, masukkan account, alright, masukkan account, and then lepas tu backup dia. Alright. So anda kena sentiasa backup yang ini. So apabila anda menggunakan WhatsApp, okey, menggunakan WhatsApp untuk marketing anda, Google Drive ni sangat-sangat penting. Kadang-kadang ada orang yang dah upgrade Google Drive semata-mata nak menyimpan segalanya. Macam saya, Google Drive sangat-sangat digunakan. Sebab saya ada Google Classroom yang saya gunakan, saya ada Google Form banyak saya gunakan. So dia sangat-sangat penting untuk saya. So jadinya apabila anda menggunakan WhatsApp, pastikan anda dah linkkan dengan Google Drive. Okey, apa yang terjadi kalau anda tidak link? Contoh, kalau handphone anda hilang, anda tak boleh dapat balik semua chat anda. Anda tak boleh dapat balik mungkin nombor telefon, anda tak boleh dapat balik. Alright. Kalau let's say kalau misalnya kalau anda dah ada tetapi handphone anda hilang, so anda boleh load balik. Anda boleh dapat balik data ni. Dia sangat-sangat penting. Auto backup daily, weekly or monthly. Saya suggest weekly. Kalau daily tu dah macam sebab kadang-kadang bila dia backup ni, dia akan ganggu kita nak guna WhatsApp. Okay, kalau buat weekly is good enough lah, at least. Okay, saya saja weekly. Jangan buat monthly. Monthly terlalu lama. Okay, buat yang ini. So ini wajib So siapa yang tak ada link lagi dengan Google Drive, okay, tolong letak sekarang. Ambil smartphone anda, buka pada setting, pergi pada chat backup dan terus pergi kepada account. So masukkan alamat email anda, okey, masukkan alamat email anda. Biasanya apabila anda gunakan Gmail, anda akan dapat plus minus berkurang 15 gig tak silap saya as a free Google Drive. So anda boleh terus gunakan, tak ada masalah. Dan kalau tak cukup lagi, anda bukalah email lain. Saya ada dekat 12 email saya ada. Banyaknya email. 12 email saya ada. So jadi tak ada isu dekat situ. Okay? Alright. So ini sangat penting. Ini sangat penting. So sebelum kita nak bermain dengan WhatsApp marketing, kita prepare dulu semua benda ni. Sebab itulah saya jelaskan pada anda. Okay? Saya jelaskan pada anda. So kalau misalnya kalau anda tak ada preparation tentang semua perkara ni, saya risau sangat. Okay? Auto backup daily, weekly, blah, blah, blah. Kalau OS tak boleh ke Google Drive, kena ke iCloud. Yes, betul. Pergilah iCloud. So ada orang ni memang bergaduh kan, nak buat macam mana? Kan, follow je lah step dia. Okay? Alright. Okay, so anda dah ready nak belajar untuk WhatsApp marketing. Nampak simple, tetapi dia very impactful. Dah ready ke belum? Satu nombor, satu email ke tak? Yes, betul. Satu nombor, satu email. Alright, betul. Tak ada masalah. Okay, ready. 2 orang je ready. 3, 4 orang ready. Okay. 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Oh, kita ada berapa ramai dalam ni? Berapa ramai yang kita ada di dalam ni? Okay, saya rasa ramai ni. 57 orang. Tapi yang reply sangat sedikit. So, maknanya mungkin ada yang buka video tetapi tidak menonton. Tak ada masalah. Ready? Paling ditunggu topik ni. Ready? Otai lambat taib. Oh, okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Sekejap. Alright. Dah end pula slideshow. Business bersama WhatsApp marketing. Okay. Ini adalah topik utama dia. Ini yang saya nak share pada anda. WhatsApp adalah king database system. Okay. WhatsApp adalah king database system. Kenapa saya bagi tahu macam tu? Dia ada 2 tempat yang kita nak simpan database yang powerful. Yang pertama adalah WhatsApp. Yang kedua adalah email. Ada 2 tempat ni nak simpan database yang paling powerful. WhatsApp, email. 2 tempat ni. Okay? Hari ni kita belajar tentang WhatsApp. Okay. So, WhatsApp adalah king database system. Kenapa saya bagi tahu dia king? Sedangkan ada Telegram. Okay? Sedangkan ada Telegram.
kita kena tengok dekat Malaysia ramai orang yang menggunakan WhatsApp sebagai tempat komunikasi. Berbanding dengan Telegram, orang menggunakan Telegram untuk mendapatkan lebih besar akses. So maksudnya dengan Telegram kita boleh letakkan video, kita boleh letakkan benda-benda dengan file yang lebih besar. Tapi dekat WhatsApp, dia lebih kepada kita komunikasi terus closing. Itu dekat WhatsApp. Komunikasi closing. Dia bukan macam Telegram. Telegram adalah kita boleh mengumpulkan dalam situ dan kita boleh letakkan semua data-data kita dalam Telegram. So that's the difference. Okay? Dan kita kena tahu apabila kita memberikan, contoh memberikan foto atau video, alright, dia dekat WhatsApp dia akan masuk ke dalam drive handphone kita. Okay, kalau misalnya kalau macam Telegram, dia akan masuk dekat dalam server Telegram. So it's totally different. Okay, so ada orang yang menggunakan Telegram, ada orang yang menggunakan WhatsApp. Saya ada dua-dua. Dua-dua saya ada. Okay, saya menyimpan kebanyakan peserta saya di dalam Telegram, which is kadang-kadang aktif, kadang tak aktif. Alright, tetapi di WhatsApp saya memang aktif. Alright. Okay, so apa yang kita perlu lakukan? Okay, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu mendapatkan sebanyak mungkin database di dalam WhatsApp. Kita perlu dapatkan sebanyak-banyak mungkin database di dalam WhatsApp. Ini wajib. Okay, alright, ini wajib. So macam mana cara nak dapatkan database? Macam mana cara nak dapatkan database? Okay. Salah satu cara untuk kita nak dapatkan database adalah kita boleh connectkan apa pun yang kita offer menggunakan social media yang lain. Contoh menggunakan Facebook ataupun menggunakan Facebook atau menggunakan Instagram, tetapi kita linkkan, masukkan ke dalam WhatsApp kita. Kita tarik user masuk dalam WhatsApp kita. Kenapa kita perlu tarik user masuk dalam WhatsApp kita? Dia lebih mudah engagement kita. Engagement kita akan lebih mudah, customer akan lebih senang untuk komunikasi dan juga trust akan lebih tinggi. Alright, kerana di WhatsApp kita boleh hantar testimoni dan yang lain-lain dengan lebih cepat dan jelas. So apa yang kita kena buat adalah kita kena pancing database kita, prospek kita di dalam social media, tarik masuk ke dalam WhatsApp. Okay, so ini saya yakin anda dah belajar pada minggu kedua bagaimana nak posting dekat dalam social media ataupun dekat dalam Facebook. Okay, anda dah belajar. Alright, so itu yang anda perlu lakukan. Nak dapatkan prospek untuk tarik masuk ke dalam WhatsApp, anda perlu ada headline yang powerful, konten yang menarik, alright, gambar yang bagus. Anda perlu ada benda ni. Right? Baru kita boleh menarik dia, pancing dia masuk ke dalam database kita. Right? Kebanyakan internet marketer akan berkata database ni adalah kolam. Okay? Ingat balik Kebanyakan internet marketer dekat dalam Malaysia ataupun Indonesia, kita memanggil dia database ni, tempat yang kita simpan database ni adalah kolam kita. So apa yang terjadi adalah kita akan memancing kolam ni apabila kita perlukan. Okay. Setakat ni saya nak tanya anda jelas ataupun tidak? Saya nak tanya anda jelas ataupun tidak? Tolong komen, adakah anda jelas ataupun tidak jelas? Okay, jelas. Alright. Nak saya buat ilustrasi ke? Perlu tak saya buat ilustrasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sebenarnya yang terjadi? Nakkah saya buat ilustrasi? Saya boleh tunjuk pada anda. Perlu. Perlu. Lain macam perlu. Okey. Alright. Nak ilustrasi. Alright. Simple. Saya boleh tunjukkan pada anda bagaimana cara dia. Sekejap. Saya buka saya punya whiteboard. So siapa yang pertama kali dia akan nampak whiteboard saya. Okey, whiteboard muncullah anda. Okey, muncul tak whiteboard saya? Okey, adakah whiteboard saya muncul? Tolong bagi tahu. Okey, muncul. Alright. Okey. Ini whiteboard digital. Okey. Alright. So tadi saya bagi tahu kita perlu memancing kita perlu memancing database kita. So contoh
Contoh. Sebentar. Okey. Alright. Contoh, kita nak posting, kita posting dulu. Kita posting di social media. Alright, kita posting di social media. Alright. Bila kita nak posting kat social media, yang paling penting adalah headline kita. Kedua adalah kita punya content. Okey. Ketiga adalah gambar. So gambar ni optional lah sebenarnya. Nah. Alright. Gambar ni adalah optional. So first kali yang kita nak buat adalah kita posting dekat social media. Alright. So apa yang kita posting? Contoh saya bagi tahu saya tanya dia, ada tak yang nak belajar WhatsApp marketing yang boleh dapat 1000 database dalam masa 2 jam. Alright. Anda boleh klik link ni untuk saya share pada anda. Dapat tak? Faham tak maksud saya? Okey, contohlah macam Puan Halimah, dia mengajar untuk apa tadi? Apa, kontraktor Apa? Betul, staff kontraktor. Kontraktor. Okey. So maksudnya kita boleh posting dekat dalam kita punya social media, kita posting, kita bagi tahu, alright. Ada tak dekat sini kawan-kawan ataupun kawan kepada kawan anda yang nak jadi kontraktor, dan saya nak tunjukkan cara yang betul, tepat dan mudah untuk jadi kontraktor. Alright, anda klik link yang ini, dekat dalam ni saya share semua tentang bagaimana nak jadi kontraktor. Okay, faham tak? Jelas tak ni Jelas? So apa yang kita buat adalah kita tarik dia masuk ke dalam grup WhatsApp. Okay, kita tarik dia, kita drive dia masuk ke dalam grup WhatsApp. Habislah pecah rahsia saya. Saya dah share kat sini, macam mana ni susah lepas ni nak buat bisnes ni. Orang dah tahu ni, macam mana cerita ni. Saya berhenti setakat ni boleh tak? Nanti pecah rahsia saya ni. Yang baru-baru ni saya tanya, boleh tak saya berhenti setakat ni? Pecah rahsia saya. Aduh mak, macam mana? Macam tu lah. Okay? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak izinkan. Okay? Alright. Seterusnya, okay, bila kita dah masuk ke grup WhatsApp, bermakna grup WhatsApp ni adalah kolam database kita. Okay. Grup WhatsApp ni adalah kolam database kita. Right. So, bila kita cerita pasal kolam, kita cerita pasal kolam. Apa yang ada dekat dalam kolam? Cuba komen, apa yang ada dekat dalam kolam biasanya? Ikan. Ikan. Contohlah ni ikan. Right. Okay, contoh ikan. Right. So, apa yang ikan perlukan untuk dia hidup? Turtle. Ikan kecil, ikan besar. Apa yang ikan perlukan untuk dia hidup? Saya tanya anda, apa yang ikan perlukan untuk dia hidup? Air, of course lah. Dalam air ada makanan, dalam kolam ada air. Okay. Dia perlukan makanan. Betul? Right? Okay. So, maknanya ikan yang akan makan makanan. Right. Okay. So, apabila kita dah bagi dia banyak makan, alright, apabila kita dah bagi ikan ni banyak sangat makanan, alright, anda rasalah apa perasaan ikan ni terhadap owner dia? Anda rasa? Apa perasaan ikan ni terhadap owner dia? Sebab terlalu banyak makanan kita dah bagi. Hari-hari kita bagi makan, hari-hari kita bagi makan, hari-hari kita bagi makan. Alright? So, dia akan rasa trust. Okay? Sayang. Alright, dan yang lain-lain. Gembira. Okay. Right. Inilah yang anda perlu lakukan sebenarnya. Apabila anda dah ada kolam, okay, anda perlu berikan dia makan. Anda perlu buat dia rasa trust. Anda perlu buat dia rasa sayang. Anda perlu buat dia rasa gembira. Alright. Dapat sesuatu tak setakat ni? Saya tanya anda. Anda dapat tak? Dapat idea tak setakat ni? Okay. Cuba jelaskan apa idea yang anda dapat. Apakah
sesuatu yang anda dapat? Apakah yang anda tengah berfikir sekarang ni? Cuba jelaskan bagi saya. Alright, saya nak tahu. Sama tak? Sing tak dengan saya? Oh, sing tak dengan saya? Okay, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Okay, apa yang anda dapat? Okay, so betul poin Intan. So, kita kena bagi makanan yang paling sedap. Makanan yang paling sedap, paling best, alright, paling dia rasa macam kenyang gila setiap kali makan. Alright. So, semua benda ni, alright, semua benda ni kita boleh translate dia sebagai macam ni. Apa yang kita boleh translatekan dia adalah makanan, makan. Okay. Makan tu apa? Makan tu adalah konten. Okay. Makanan tu adalah konten buat mereka. Alright. Konten yang mereka perlukan di dalam kolam. Alright. Mereka perlukan konten ni. Alright. Trust. Okay. Trust ni apa? Testimoni. Result. Itu trust. Okay. Sayang. Sayang. Sayang ni saya pun tak tahu apa benda sayang kan. Okay. And then gembira. Okay. Gembira adalah contoh info, alright, yang bermanfaat. Bermanfaat. Contohlah, sayang ni nanti saya fikirkan. Right. Okay. So, inilah yang sebenarnya yang kita perlu berikan kepada mereka. Kita kena bagi mereka. Kita kena suap mereka. Right. Sehari, kalau anda tak makan, apa anda rasa? Sehari kalau tak makan, rasa apa? Lapar. Sama juga dengan konten. Anda kena bagi hari-hari. Hari-hari kena bagi konten ada mereka. Okay? Alright. Saya pernah cerita untuk nak bagi orang trust, dia kena ingat dan dia kena tengok at least berapa kali? At least 7 kali. So bermakna anda kena letakkan ni at least 7 kali ataupun 7 hari. Share. Sharekan pada mereka. Share dekat dalam kolam anda. Okay? And then lepas tu, gembira. Anda perlu share info yang bermanfaat. Hari-hari. Alright. Sayang ni lebih pada aktif lah. Okay, aktif. Dan anda perlu aktif. Jawab soalan. Okay. Sayang tu mungkin kasih benda free kot. Ibu voucher. Boleh lah. Boleh lah. Tak kisah. Okay. Masing-masing. Alright. Dapat idea tak dekat sini? Macam mana anda nak handle WhatsApp marketing? Ini basic dia. Dapat idea? Saya nak tahu berapa ramai yang dapat idea. Berapa ramai yang dapat idea ni? Tolong bagi tahu saya. Okay? Tolong bagi tahu saya. Okay. Oh, tak ada orang dapat idea. Seorang yang dapat. Okay. Yalah, betul lah. Macam itulah nak kata macam mana kan? Okay. So, maknanya apa yang kita perlu lakukan adalah kita dah dapat ni kita dah panggil ni ikan-ikan ni. Kita dah panggil ikan-ikan ni untuk masuk dekat dalam grup kita. Tetapi kita tak suap dia. Kita tak suap kita punya database ni. So bila tak suap database ni, makin lama makin ikan ni pun dia akan jadi mati. Bila dia jadi mati, dia dah tak interesting untuk membeli. Setuju ke tak setuju? Saya dah setuju. So, apa yang kita kena buat, dia punya solution dia adalah, ini saya bagi solution dia. Solution adalah, okay, anda kena ada konten setiap hari. Okay. 2, aktif. Ketiga, alright, anda kena share testimoni. Alright. Keempat, share info. Info yang bermanfaat.
barulah semua dia akan rasa, barulah mereka ni yang dekat dalam kolam ni dia akan rasa gembira, trust, happy. Alright. Bila mereka dah rasa semuanya dah okey, barulah kita offer. Faham? Selepas kita offer, barulah kita closing. Lepas closing, barulah kita re-offer. Okay. Lepas re-offer, kita recruit. Okay. Lepas recruit, alright, sistem kali. Okay. Lepas sistem kali, alright, diversify, C5. Okay, lalu kau macam itulah. Diversify business ke arah yang satu bisnes yang pertama, bisnes yang kedua, bisnes yang ketiga. Oh, nampak tak? Banyak sangat sebenarnya. Oh. Okey. Siapa yang tengah pening? Anda pening ke ataupun anda dapat sesuatu? Cuba bagi tahu saya. Anda pening ke anda dapat sesuatu? Kalau banyak sangat share dalam grup, orang menyampah tak tas. Ada orang yang menyampah, ada orang yang tak menyampah. Alright, kalau dia betul nakkan produk kita, nakkan servis kita, dia akan stay dalam tu. Okay, siapa pening? Pening sikit, pening. Last apa ya? Taf, dua-dua, agak pening. Sebab pening, sebab saya terus bagi anda yang Evan tu sebab pening. Sepatutnya, saya bagi anda sampai closing je sebenarnya. Tiba-tiba, sepatutnya saya bagi kat sini. Alright, tiba-tiba saya tertulis sampai ke bawah ni. Itu sebab jadi pening. So macam itulah. Okay, untuk information anda, semua yang saya tulis ni, saya tak ada pun dalam buku, tak ada pun dalam apa. Semua dekat dalam daripada kepala saya. So bila saya nak menulis, kepala saya keluar, so anda akan dapat extra ilmu. So ambillah ilmu ni, alright, bantulah orang lain, bagi orang-orang lain pun dapat ilmu, bagi orang-orang lain dapat hasil. Dan especially orang-orang yang B40 tu yang tengah tak ada duit, tengah susah. Okay. Last ni diversify. Diversify ni, betul ke ayat diversify saya belajar tak tinggi. Maksudnya kita membesarkan bisnes kita. Betul ke? Betul ke? Betul ke ayat tu? Betul ke? Diversify, yes. Belajar tak tinggi, kan? Belajar sampai 3-3 je. Lepas tu cikgu kata dengan saya, kalau rasa-rasa tak minat dengan subjek ni, boleh keluar kelas. Saya pun keluar lah. Itu masalahnya tu. Sekarang menyesal. Itulah cerita dia. Okey, nak saya jelaskan ke satu-satu? Nak saya jelaskan ke? Alah, tak sempatlah habis 10.30 ni. Oh, meluaskan pemasaran kita. Ya. Okey. Alright. Okey, tadi kita dah buat konten setiap hari. Alright, kita dah aktif, kita dah share testimoni, kita dah share info yang bermanfaat. Alright. Dan ini kita kena cyclekan dia. Kita kena buatlah. So bermakna automatik anda punya group akan jadi banyak. Bukan jadi satu, bukan jadi dua. Macam saya ada 100 lebih group sebenarnya. Okey, 100 lebih group yang ada dekat dalam WhatsApp saya, WhatsApp business. Okey, dan bukan saya seorang handle lah. Okey, saya ada team saya yang handle. Alright, setiap business saya ada team saya yang handle. Okey, dan yang handle tu banyaknya part time lah kebanyakannya. Alright. Oh, extend sampai pukul 12. Alamak. Saya nak kena rehat. Esok ada kelas pukul 8 pagi. Oh. Okay. Alright. So, lepas anda dah tingkatkan trust mereka, okay, lepas anda dah tingkatkan trust mereka, anda dah share info bermanfaat, dia akan rasa macam, oh, okay, betul. Aku dah trust dengan dia ni. Aku dah yakin dengan dia ni. So, anda dah boleh mula offer produk anda. Okay, offer produk anda, apa yang anda nak offer. Alright. Apabila anda dah offer, sebab anda dah closing lah. Sepatutnya anda hanya belajar sampai sini je sepatutnya. Dah closing, habis. Okay, dah closing, dah habis. So kita pun dah senyum. Alright. Siapa dekat sini, bila dia dah closing customer, and then lepas tu habis. Ada tak kat sini macam tu? Okay, dia dah dapat customer dah beli, okay, happy, alright, relax. Okay, ada tak? Ada tak macam tu? Ada ya? Ramai betul tak? Ramai macam tu. Ramai sangat. Especially bila saya share tentang database marketing, which is next week ke? Hari Jumaat ni. Okay? Selalu macam tu. Alright, tolong mengaku. Berapa ramai yang bila dah dapat close customer,
And then lepas tu dia just happy, dia duduk relax, dia just macam okay, so macam tu. Alright, okay, paling maksimum pun get back yang customer feedback, paling maksimum itu. Okay, selalu keluar dah satu item closing buat close sale. Okay, good. Alright, okay, alright. So, jadinya kita boleh re-offer. Okay, kita boleh re-offer. Re-offer ni ada upsell, ada cross sale, ada down sale, ada collaboration sale, okay, ada voucher sale, ada banyak lagi lah. Kalau nak cerita pasal benda ni banyak gila lah. Ni ada dekat dalam, kalau anda nak, anda boleh tengok dekat dalam e-book, dekat dalam e-video saya ada share tentang upsell, cross sale, down sale, collaboration sale, banyak sangat saya ada share kat situ. Okay, terlalu banyak saya ada share kat situ. So anda boleh tengok nanti. So, kalau nak boleh PM saya akan anda boleh baca. Alright, so anda boleh buat yang ini. So bila buat yang ini bermakna mereka mungkin akan membeli lagi, akan ada cross sale dan akan ada yang lain-lain. Okay. Setelah itu, setelah mereka dah beli, mereka dah yakin dengan kita. Sebab mereka dah gunakan produk kita, dia dah beli produk kita, dia dah try, dah seronok sangat. Okay, dah seronok sangat. So apabila dia dah seronok sangat, apa yang terjadi adalah kita dah boleh recruit dia. Kita boleh recruit dia. Recruit dia sebagai agent kita. Sebagai reseller kita. Kita boleh recruit dia sebagai referral kita. Boleh, tak ada masalah. Topik ni sebenarnya topik dalam CRM. Sebenarnya topik CRM saya bawa ni sedikit. Saya tambah sedikit. Tapi saya tak bagi detail lah. Kalau bagi detail sampai esok pagi tak habis. Okay, alright. And then kita boleh melakukan sistem kali. Ingat lagi tak sistem kali? Alright, masih ingat lagi tak sistem kali? So siapa yang masih ingat sistem kali, anda akan tahu bagaimana cara untuk kita nak membesarkan lagi rekrutmen kita dengan menggunakan sistem kali. Apabila anda dah berjaya dengan menggunakan sistem kali, barulah anda diversify bisnes anda. Sebab bila anda dah sukses dengan sistem kali, alright, anda tinggal nak buka bisnes lain, anda cari seorang admin untuk handle bisnes anda yang anda buka sistem kali ini, anda boleh diversify bisnes lain. 2 ataupun 3 bisnes lain. So, itulah powerfulnya sebenarnya WhatsApp marketing kalau anda betul-betul tahu bagaimana nak gunakannya. Jelas tak sekarang? Adakah anda jelas? Jelas ke tak jelas? Okay, jelas staff. Alright, cool. Okay, jelas Alright. Okay, Alhamdulillah. Okay, semua jelas. Okay, so apa yang anda perlu lakukan adalah anda kena buat step ni dahulu. First kali, panjang lagi perjalanan anda. Okay, tetapi saya dah bagi dia punya big picture dia, macam mana nak jalankan WhatsApp marketing. Saya dah berikan pada anda. So saya harap anda faham. Okay, so kita masukkan yang seterusnya. Masuk topik yang seterusnya. Okay, right. And then seterusnya, anda perlu save nombor telefon yang WhatsApp kita. Ini wajib. Okay, nak save macam mana, kod macam mana, saya akan tunjukkan pada kelas database marketing. Okay, anda perlu save. Alright, dekat situ nanti anda akan tahu. Database marketing which is Jumaat ni tak silap saya. Betul ke? Jumaat sini Puan pengerusi? Puan, betul ke Jumaat ni tak silap saya? Saya lupa. 5 hari bulan, kelas yang seterusnya. Nanti saya bulan Sabtu malam. 15 Sabtu. Ya. Yes, hari Sabtu malam. Sebab saya ingat saya punya kelas besok 3 dengan 4, hari Khamis Jumaat. So Sabtu malam. So kita malam minggu bersama-sama. Okay. Alright. So buka kedai di WhatsApp. So buka kedai di WhatsApp ni adalah anda membuka grup sebenarnya. Anda membuka grup. Buka kedai di WhatsApp ni adalah buka grup. Alright, bermakna anda boleh buka grup untuk menjual produk anda. Anda boleh buka grup untuk simpan komuniti anda. Anda boleh buka grup untuk datangkan sebagai satu kolam buat anda di dalam WhatsApp. Okay, wajib mahir copywriting. Ada wajib untuk mahir copywriting. Copywriting saya dah jelaskan pada kelas ketiga ataupun keempat lepas. Saya dah jelaskan bagaimana cara nak buat copywriting. Alright, alhamdulillah siapa yang betul-betul fokus dia dah tahu macam mana cara nak buat.
And then lepas tu, di dalam WhatsApp marketing, ini adalah lubuk duit sebenarnya. Kalau anda betul-betul faham menggunakannya. Contoh, database untuk, kalau database nombor telefon yang saya ada lebih kurang dalam plus minus 5,000 orang. 5,000. Anda rasalah kalau saya blast untuk saya jual satu kelas yang harga RM50, alright, anda rasalah saya blast 5,000. Boleh tak dapat 100 orang rasa-rasa? Boleh tak dapat 100 orang yang akan subscribe untuk join kelas? Boleh, insyaAllah. Okey, 100 orang. 100 kali 50 berapa? Tolong bagi tahu saya. 100 kali 50 berapa? Saya tak pandai matematik ni. Kan tak pandai. Malas nak mengira. 5K. 5K untuk satu blast. Cukup ke tak cukup untuk kita hidup? Cukup ke tak cukup? 5K untuk satu blast. Cukup ke tak cukup? Saya tanya anda. Cukuplah untuk sekali blast. Itu kalau saya blast 2 kali, saya blast 3 kali, macam mana? Akan dapat lebih daripada itu. That's the powerful of WhatsApp marketing. Kalau kita tahu nak gunakan bagaimana. Okay? Alright. So kita kena pandailah guna. Kita nak buat offer macam mana, nak buat sistem agent bagaimana, nak buat sistem affiliate bagaimana. Okay? Sistem agent dengan affiliate saya dah jelaskan pada kelas-kelas sebelum ni. So which is anda boleh refer pada kelas-kelas sebelum ni. And then, lebih banyak data akan lebih banyak peluang. So bermakna lebih banyak database anda, lebih banyak peluang untuk anda dapat close customer. Okay? Tapi yang paling penting, copywriting anda kena faham copywriting, kena tahu konten apa yang anda nak share. So it's very powerful bila anda faham benda-benda ni semua. Okay, so ini saja basic sebenarnya untuk WhatsApp marketing. Selain daripada itu, kita ada WhatsApp status. Saya yakin WhatsApp status pun anda selalu guna. Anda boleh gunakan WhatsApp status. WhatsApp status sentiasa menulis ataupun meletakkan gambar yang membuatkan orang tertanya-tanya. Itu penting. Itu je dia punya keyword dia. WhatsApp status, anda kena letakkan status yang membuatkan orang tertanya-tanya. Itu je keyword dia. So apabila orang tertanya-tanya, dia akan mula WhatsApp anda. That's the keyword. Alright? That's the keyword. Alright, very simple WhatsApp status punya game. Tak susah mana pun. Dan WhatsApp status perlu di-update setiap hari. Sebab 24 jam dia akan hilang. Alright, 24 jam. Anda kena update setiap hari. The best part, update bersama dengan gambar dan membuatkan status anda tu membuatkan orang tertanya-tanya. Okay, membuatkan orang tertanya-tanya. Alright. Okay, so anda dapat sesuatu tak untuk kelas hari ni? Okay, simple tapi saya bagi satu benda yang saya yakin sangat-sangat powerful. Okay, di mana anda dah dapat big picture macam mana cara untuk anda melakukan WhatsApp marketing. Okay, alright, WhatsApp marketing ni sangat mudah. Alright. Nak tak saya share sesuatu? Nak tak saya nak share sesuatu? Okay, nak tak saya nak share sesuatu? Nak tak? Nak ke tak nak? Okay. Ada story sikit. Okay. Story dia, saya ada seorang guru. Okay, bukan seorang lah, saya ada banyak guru. Salah satu guru saya ni, kebanyakan guru, to be honest, kebanyakan guru saya dia daripada Indonesia. Kebanyakannya. Kalau daripada 100% tu 70% adalah guru saya daripada Indonesia. Okay, 70%. Alright. So that's why kalau anda melihat kebanyakan ilmu yang saya berikan adalah ilmu daripada sana. Ilmu dia berbeza sikit. Alright, especially kalau belajar benda-benda yang berstrategi. Sebab strategi di Indonesia dia berbeza sikit. Alright. So, apa yang terjadi adalah waktu musim PKP hari itu, okay, dia mendapat income dengan menggunakan database yang dia ada. Alright. Bila saya tanya dia database ada berapa, dia kata saya ada 60,000 database, iaitu 60,000 nombor telefon WhatsApp. Okay. Berapa banyak grup yang dia ada? Saya tak ingat dia bagi tahu berapa, tapi plus minus mungkin dalam sekitar 200 ke 500 grup yang dia ada. Okay. Berapa ramai admin yang dia ada? Dia cakap dia ada lebih kurang dalam 20 orang admin yang hanya handle untuk WhatsApp sahaja. Alright. So anda lihat tak betapa powerfulnya WhatsApp marketing ni bila kita betul-betul useful sebenarnya. Dengan 60,000 database yang dia ada, nombor telefon yang dia ada,
dan setiap hari tim dia bagi orang-orang dekat dalam tu trust, bagi drive, bagi hype, bagi dia seronok, bagi dia info. Once bila dia launching produk saja, sebelum produk tu launching, alright, orang dah beli. Maksudnya bila dia buat pre-order saja dah full dah produk-produk yang dia nak jual tu. Sebab apa? Disebabkan kerana WhatsApp marketing. So amat penting buat anda sebenarnya anda perlu ada database, sebab minggu depan pada hari Jumaat, pada hari Sabtu, saya akan share dengan anda tentang database marketing. Alright. Dua kelas sebelum ni saya dah pernah share tentang database marketing tapi tak detail. Kali ni lagi detail. Kita akan belajar tentang database marketing. So, kita akan jumpa balik pada hari Sabtu. Alhamdulillah, hari ni saya dah share tentang WhatsApp marketing. Alright, so saya harap sangat anda dapat sesuatu, dapat idea, dapat flow hari ni bagaimana nak buat WhatsApp, dan anda dah tahu lepas ni apa yang anda nak lakukan. Alright, tak ada istilah ban dekat dalam WhatsApp. Maksudnya kalau ban, tukar pakai nombor telefon lain. Alright, kita yang plan everything, bukan dia yang handle kita. Kita yang handle dia. Alright, kita pakai sistem dia, kita kena lebih bijak daripada dia. Alright, nak lebih smart, banyakkan nombor telefon WhatsApp. So anda akan dapat lebih banyak lagi exposure. Okay, alright. So itu saja untuk kelas hari ini. Alhamdulillah saya dapat share dengan anda. Alright, sebelum saya nak akhiri kelas hari ini, saya ada soalan seperti biasa. Okay. Dan jangan lupa lepas habis kelas ni, alright, akan ada sesi untuk pertanyaan. So kalau anda nak tanya, anda boleh tanya. Biasanya sesi pertanyaan ni lah soalan-soalan hot yang terjadi. Oh, soalan-soalan hot Hot FM soalan dia. Okay, soalan-soalan hot yang terjadi adalah lepas kelas ni biasanya. Alright, so anda boleh tunggu. Kalau anda nak tanya, anda boleh tanya apa sahaja. Alright. Okay. Alright. So soalan dia adalah okay, soalan dia adalah, sebelum saya nak bagi soalan ni, anda kena faham anda perlu menjawab soalan ni di dalam WhatsApp group. Dan di dalam WhatsApp group akan ada Google Form. Anda perlu menjawab di dalam Google Form tu. Okay? So soalan ni semua akan ada hadiah. So akan ada 3 hadiah. Dan yang akan di-announce selepas ini. Okay? So anda jawab minggu ni, minggu depan akan di-announce. Okay? Boleh Alright, dah ready belum? Dah ready belum? Dah Alright. So soalan dia adalah, berapa lama WhatsApp status akan dapat dilihat oleh user? Alright, senang je soalan dia, tak susah mana pun. Alright, so tolong jawab di dalam WhatsApp group. Dalam WhatsApp group ada Google Form. Jawab di dalam Google Form. Kalau anda jawab dekat dalam WhatsApp group saja tak guna. Jawab di dalam Google Form. Okay, alright, so silakan saya berikan kepada moderator, kepada pengerusi untuk teruskan, dan selepas ni kita akan jumpa untuk sesi Q&A. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada staff Tuan Ahmad Farouz kita, yang kita tahu beliau memang ada banyak ilmu. So kita sama-sama share lah, insya-Allah. So, seperti yang tadi telah diwawarkan oleh staff, so siapa yang nak jawab tolong jawab dalam Google Form tu lah. Jangan jawab dalam website, sebab nanti kami bila masuk dalam Google Form tu dia akan secara automatik akan record bila jawapan itu masuk. Dan kita akan pilih pemenang pada siapa yang cepat lah. Untuk semua tengah sibuk nak jawab ke? Okey, pemenang kuis yang ke-6 yang minggu lepas yang minggu lepas, seperti yang saya telah janjikan tadi, saya akan bacakan. Pemenang pertama Khairuddin Fatullah bin Muzamil. Khairuddin Fatullah bin Muzamil.